Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah lagi, Ustazah Fatimah untuk subjek pendidikan Islam pada hari Khamis. Pada hari ini kita akan membuat satu tajuk baru. Kita akan masuk tajuk baru iaitu membaca surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Okay. Surah ini biasa kita baca. Okay. Biasa kita dengar. Cuma hari ini kita akan mengupas sedikit mengapa dan bercerita tentang apa surah ini. Baik. Sebelum tu kita akan baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, adakah semua telah bersedia? Okey, murid-murid Ustazah 3 Al-Muslim. Kalau yang ngantuk-ngantuk tu, basuh muka. Kalau yang masih belum bersedia, duduk elok-elok dan bersedia untuk kita dengarkan bacaan Al-Quran dan kita nak mengupas, nak tahu serba sedikit tentang ilmu kalamullah yang Allah telah hadiahkan kepada kita semua. Baik. Sebelum tu, mari kita dengarkan dahulu alunan bacaan surah Al-Asr dengan tajwid yang betul. Okey, mari kita dengar dengan teliti. Insya-Allah. Surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahul azim. Jadi itulah tadi bacaan surah Al-Asr dengan tajwid yang betul. Baik, Ustazah harap kamu kalau tak lancar ataupun tak dapat dengar tadi dengan baik, boleh ulang ataupun cari dari mana-mana sumber YouTube ataupun video tentang bagaimana nak baca surah Al-Asr dengan baik. Okey? Okay, baik. Sekarang kita nak cerita sikit tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103 dari keseluruhan Al-Quran. Yang kedua, surah ini diturunkan di Mekah. Dan yang ketiga, seperti mana nama dia Al-Asr. Okay. Surah ini menerangkan kepada kita tentang kepentingan masa. Okay. Mengapa masa sangat penting sampai Allah ciptakan satu surah dalam Al-Quran berkenaan dengan masa. Kenapa? Kan? Yang keempat, surah Al-Asr diamalkan apabila selesai sesuatu majlis. Baik. Seterusnya kita pergi kepada maksud surah Al-Asr ini daripada ayat 1 hingga ayat 3. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Kita pergi kepada soalan ini. Mengapa perlu menguruskan masa dengan baik? Kita fikirkan dalam seharian Allah kurniakan nikmat masa selama 24 jam. Jadi apa yang kita gunakan dalam sehari?
Adakah 24 jam tu kita bermain sahaja, tengok TV sahaja, main game sahaja, ataupun apa yang kita lakukan? Ataupun kita bantu ibu di dapur, bantu ayah cuci kereta, tolong ibu jagakan adik. Kita fikir balik semula. Okey, adakah kamu pernah dengar? Okey, orang dulu-dulu selalu cakap, okey, masa itu ibarat emas, kan? Masa Ustazah umpamakan jam ini sama dengan, iaitu masa itu sama dengan emas. Adakah sama? Maka kita jawab tidak sama. Okey, masa itu ibarat emas, tetapi malah masa itu lebih berharga lagi daripada emas. Kenapa? Kerana emas kalau hilang, kita boleh beli yang lain. Okay? Kita boleh kumpul duit beli yang lain. Cari emas yang lain. Kumpul. Manakala masa jika hilang ataupun telah berlalu, dah lepas, kita tidak boleh ulang semula. Tidak boleh kita baiki kesilapan yang kita telah lakukan. Okay? Kecuali dengan taubat lah kan. Tetapi nak cakap kepentingannya, nilai masa itu tidak sama dengan nilainya wang ringgit ataupun emas. Betapa bernilainya emas, okey, lebih bernilai lagi masa. Jadi dalam video ni Ustazah tunjukkan pengurusan masa yang baik. Okey, kamu boleh bahagikan masa kamu 24 jam seharian itu dengan waktu solat, waktu belajar, waktu main, waktu bantu ibu ayah, waktu bersilaturahim dengan adik-beradik, kan? Jadi sesiapa yang jaga waktunya, terutamanya waktu solat, kalau dia solat di awal waktu, menjaga solat dengan tertib, maka pastilah dia akan jaga waktu yang lain-lain ni dengan baik juga. Jadi dalam hari ni Ustazah sebenarnya nak tekankan tentang pengurusan masa solat di awal waktu. Okey? Baik. Jadi itu saja untuk hari ni. Kita akan berhenti di sini. Cuma ingat pesan Ustazah, jaga waktu solat dengan baik. Okey, wallahu alam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu faradduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita bersurah, itu saja wallahu alam. Okey? Latihan Ustazah akan terangkan dalam gambar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.